بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وبسند المتصل إلى الإمام الحميدي قال الإمام السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Telah lalu pada poin yang pertama, qala al-Imam al-Humaidi, berkata al-Imam al-Humaidi, as-sunnatu indana, sunnah itu di sisi kami, an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrih, seseorang itu beriman dengan ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk, hulwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahitnya, wa an ya'lama, serta dia mengetahui bahawa annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dia mengetahui bahawa apa yang telah ditetapkan untuk menimpanya tidak akan terlepas daripadanya, dan apa yang ditetapkan untuk terlepas daripadanya tidak akan menimpanya. Wa anna zalika kullahu qada'un minallah, dan bahawasanya itu semua adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. So ini poin pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Humaidi, dan telah pun kita menyentuh pada kuliah yang lalu. Mungkin sebagai menyambung semula, mungkin dah lama dah kita tinggal. Jadi Al-Imam Al-Humaidi meletakkan poin yang pertama adalah berkenaan al-qada' wal qadar. Beriman kepada qada' dan qadar Allah Azza wa Jalla, baik dan buruk. Yang demikian itu kerana wallahu a'lam, pada zamannya itu puak-puak yang menafikan, mengingkari tentang ataupun yang melakukan bid'ah dalam pemahaman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala ni ramai. Orang yang melakukan bid'ah dalam qada wal qadar ataupun memahami dengan cara yang salah, sebagaimana yang telah pun kita sebut dan juga kita telah pun melalui usul sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi munculnya golongan yang disebut Qadariyah, Jabariyah. So Qadariyah dan Jabariyah meleset dalam pemahaman mereka kepada qada dan qadar Allah ni. Dan poin yang pertama diletakkan oleh Al-Imam Al-Humaidi, beriman kepada qada yang baik ataupun qadar ketentuan baik dan buruk, manis dan pahit ini adalah penting kerana ini banyak berlaku kesesatan dalam pemahaman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Dan kenapa dia tidak meletakkan rukun Islam yang 1, 2, 3, 4, 5? Dia terus start dengan beriman kepada al-qadar, ketentuan baik dan buruk. Kerana orang yang beriman kepada ketentuan Allah baik dan buruk ini, sebenarnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab, kepada malaikat, kepada Rasul,
dan beriman kepada hari akhirat. Maka diringkaskan beriman kepada yang keenam ini, ketentuan baik dan buruk itu sendiri menandakan dia beriman kepada rukun iman yang 5 yang awal. Kerana orang yang tak beriman kepada ketentuan baik dan buruk, bermakna rukun iman pertama pun tak lepas. Rukun iman dia beriman kepada Allah pun tak lepas, beriman kepada malaikat pun tak lepas, beriman kepada Rasul pun tak lepas, ataupun kitab dulu, kemudian Rasul pun tak lepas, dan beriman kepada hari kiamat pun tak lepas. Maka tak ada faedah kalau sekiranya dia itu cacat dalam pemahaman kepada rukun yang 6 ni, dan juga salah faham dari sudut ketentuan baik dan buruk ini, maka tak ada faedah kepada rukun iman dia yang awal daripada ketentuan baik dan buruk. Wa an ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Semua yang telah Allah Ta'ala tentukan kena kepadanya tidak akan meleset. Pasti kena. Dan semua perkara yang Allah tidak tentukan tidak kena kepada dia, maka dia tidak akan kena. Kalau sekiranya semua makhluk ataupun kalau semua berhimpun ala an yanfa'uka bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau sekiranya seluruh umat, baik dan buruknya, ataupun umat yang terbaik, umat dulu, umat kini dan sebagainya, berhimpun untuk memberikan suatu manfaat, yang manfaat itu tidak ditentukan dapat kepada orang itu, maka tak akan dapat manfaat tersebut. Dan kalau dihimpunkan insakum wa jinnakum, dihimpunkan manusia, jin dan sebagainya, ayyadurruk, untuk memberikan mudarat kepada seseorang yang tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala terkena mudarat tersebut kepada kawan itu, maka pakatlah banyak mana pun manusia, kumpullah banyak mana manusia pun, kumpullah banyak manusia, banyak jin pun, yang terbaik di kalangan mereka sampai yang terburuk sekalipun, tak akan terkena. Itu adalah iman kita kepada Allah dalam bab Al-Qadar ni, ketentuan baik dan buruk. Dan berikutnya kita ulang kerana at-tikrar yu'allimu syuttar, kerana dengan ulangan-ulangan itu akan mengajar kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Maratibul iman bil qada'i wal qadar arba'atun. Maratib, martabat ataupun tingkatan-tingkatan beriman kepada qada dan qadar Allah itu ada 4 tingkatan. Pertama adalah al-ilmu. Pertama, tingkatan yang paling pertama sekali ataupun yang atas sekali, al-ilmu. Wa ma'na zalika, dan makna ilmu itu, an yu'minal abdu bi anna ilma Allah jalla wa ala muhitun bi kulli syai'in sabiqun lil makhluqat. Dia beriman bahawasanya ilmu Allah jalla wa ala muhitun bi kulli syai'in. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi semua benda. Ilmu Allah Ta'ala meliputi semua, sabiqun lil makhluqat. Meliputi semua benda, sabiqun lil makhluqat, mendahului makhluk-makhluknya. Berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 12, qad ahata bi kulli syai'in ilma. Qad ahata bi kulli syai'in. Sesungguhnya meliputi semua sekali ilmu Allah Ta'ala tu. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala-galanya. Tidak ada yang terluput, tak ada yang terlepas. Wa ilmu Allah Jalla wa ala ghairu masbuqin bijahlin. Dan ilmu Allah Ta'ala ini tidak didahului dengan kejahilan. Tidak didahului dengan kejahilan. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui daripada mula dan sampai akhir. Tak ada apa pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Sebagaimana pandangan kufur puak-puak Qadariyah, mereka menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui benda yang akan dilakukan oleh makhluk. Makhluk menciptakan amalan sendiri.
Selagi mana makhluk itu, manusia itu tidak buat amalan tersebut, Allah tidak tahu. Maka ini kufur. Ini kufur. Maka tidak beriman dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui as-sir wa akhfa, yang rahsia, wa akhfa, yang tersembunyi. Surah Taha. Qala ta'ala, Allah firman, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Alim. Qala ta'ala, lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu qadirun, maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sebagaimana ayat tadi. Fawajalla fi'ulah ya'lamu ma kana wa ma yakun. Maka Allah tahu ma kan wa ma yakun. Apa yang belum berlaku, apa yang akan berlaku. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Wa inda ta'ammuli fi qawlihi ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa yadhharu laka jaliyan anna tahqiq hadhihi al-martabati tazidu al-'abda imanan. Maka bila Allah Ta'ala kata ya'lamu sirra wa akhfa, Allah maha mengetahui yang rahsia dan yang maha tersembunyi itu, maka sebenarnya dia menambahkan keimanan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa-apa pun yang berlaku, Allah tahu. Dan apa saja yang kena kepada kita, Allah tahu. Musibah yang kena pada kita, Allah tahu. Apa saja, tak ada apa. Hatta apa saja daun-daun, hatta daun yang jatuh daripada pokok pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. So, itu martabat yang pertama sekali. Macam mana nak faham qada dan qadar? Faham ilmu Allah. Maka kalau faham ilmu Allah, fahamlah kita tentang qada dan qadar Allah. Maka ketentuan baik dan buruk itu Allah dah tahu dah. Allah dah tahu. Allah maha mengetahui baik dan buruk. Apa yang akan berlaku, apa yang belum berlaku. Maka semua di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Al-martabatu saniyah. Yang kedua, martabat yang kedua ada al-kitabah. Martabat yang kedua adalah al-kitabah. Iaitu apa yang telah tertulis. Bermakna, an yu'min al-abdu bi anna Allah jalla fi'ulah. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla ni qad kataba maqadir al-khalqi qabla khalqihim fil lawh al-mahfuz. Allah Subhanahu wa taala kataba maqadir. Allah telah pun menulis takdir. Allah telah pun menulis takdir makhluknya qabla khalqihim, sebelum penciptaan mereka fil lawh al-mahfuz, di lawh al-mahfuz. Daqiqil umur wa jaliliha, yang terperinci, daqiq, sedalam-dalamnya, semuanya telah ditulis oleh Allah. Wa jalilaha, yang jelas, saghiraha wa kabiraha, hak yang kecilnya, hak yang besarnya. La ya'dhubu anhu syai', tak ada benda yang terlepas, semua ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma asaba min musibatin, tidak ada apa yang asaba min musibatin, apa yang terkena kepada kamu suatu musibah, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan di dalam diri-diri kamu, illa fi kitabin, melainkan telah pun ditulis di dalam kitab, min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Semuanya dah ditulis dah oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis dah ma qaddamu wa atharahum, apa yang mendahului, wa atharahum, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nabi SAW menyebut dalam hadis, kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah Ta'ala telah menulis takdir al-khalaiq, takdir makhluk-makhluk ni, qabla an yakhluqas samawati wal ard,
sebelum lagi penciptaan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, 50,000 tahun sebelum. 50,000 tahun sebelum penciptaan langit-langit dan bumi telah ditulis dah takdir itu dah. Dah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah itu di atas lautan, atas air. So hadis sahih dalam Muslim. So martabat pertama tadi ilmu Allah. Martabat kedua, semuanya dah ditulis di Lauhul Mahfuz. Di Lauh Al-Mahfuz. Ditulis di Lauhul Mahfuz itu 50,000 tahun sebelum penciptaan. 50,000 tahun sebelum penciptaan. Allah Ta'ala menciptakan pen, al-qalam, uktub. Allah kata tulis. Madza aktub? Aku nak tulis apa? Tulis semua benda yang akan berlaku sampai hari kiamat. So telah pun ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kaya ke kita hidup atas muka bumi ni? Miskin ke kita? Sihat ke kita? Sakit ke kita? Mati kat mana-mana pun semuanya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, martabat yang ketiga, al-khalqu. Mesti faham al-khalq. Allah Ta'ala menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan al-khalq. An yu'min al-abdu bi anna Allaha khaliqun. Beriman bahawasanya Allah itu khaliq, pencipta. Khaliqun li jami'il makhluqat, bagi semua makhluk sekali. Saghiraha wa kabiraha, saghiriha wa kabiriha, kecilnya, hak besarnya, daqiqiha wa jaliliha, hak yang terperincinya dan jelasnya, ma yura wa ma la yura minha, wa khaliqun af'alaha, dan Allah Ta'ala juga menciptakan perbuatannya. Allah Ta'ala cipta makhluk, Allah Ta'ala juga cipta perbuatan makhluk. Kerana ada ahli bid'ah kata perbuatan makhluk tak dicipta oleh Allah. Allah cipta makhluk, adapun perbuatan makhluk, makhluk cipta sendiri. Hak tu bid'ah. Kullahu biqudratillah, semuanya dicipta dengan kekuasaan Allah at-tammati syamilah, yang maha kuat, maha sempurna. Allah Ta'ala kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu semua, wa ma ta'malun, dan kamu tak tahu pun, wa ma ta'malun. Qala Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala benda. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Ta'ala menciptakan kulli syai'in wakil, setiap sesuatu wakil. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kamu. Hal min khaliqin ghairullah, adakah di sana pencipta selain Allah yang memberikan rezeki, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan kamu rezeki daripada langit dan bumi. La ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fa anna tu'fakun. So itu yang ketiga, al-khalq. Martabat yang keempat adalah al-masyiatu. Al-masyiah, kehendak. Yang keempat, al-masyiah. Makna kehendak, kita beriman bi anna masyiatallah, kehendak Allah Jalla wa Azza, al-'amatu nafidhatun wa qadruhu waqi'un la mahalah, wa la yaqa'u wa la yakun syai'un fi mulkillah Jalla wa Azza ma la yuriduhu fama syaa Allah Jalla wa Azza kan wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Ta'ala ni ada kehendak dia, masyiah. Beriman dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kehendak Allah Ta'ala itu ikut dia lah. Dia yang menciptakan, dan dia yang berkehendak dengan kuasanya. Dan apa saja yang dia berkehendakkan jadi, hak semua yang dia tidak mau jadi, tak jadi. So ini martabat yang keempat. Faham kita empat martabat ni, insya-Allah tak ada masalah kita tentang masalah qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. So beriman kepada qada dengan qadar Allah bermakna beriman dengan ilmu Allah. Beriman dengan Al-Kitabah tadi tu. Beriman dengan semuanya telah ditulis oleh Allah. Beriman bahawasanya semua yang jadi ini adalah Allah cipta. Dan beriman
semua yang terjadi itu di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. So kalau kita faham ilmu Allah dan semua telah ditulis ilmu Allah dan Allah perintah tulis di Lauhul Mahfuz, dan semua kita tahu bahawasanya baik ke buruk ke Allah Ta'ala cipta, maka bila Allah Ta'ala cipta, berikutnya masyiah, kehendak Allah. Jika dia mau jadi, jika dia tidak mau tidak jadi. Maka sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, kalau sekiranya kita himpun manusia dari seluruh jin untuk memberi suatu manfaat kepada seseorang yang Allah tidak menentukan manfaat itu dapat kepada dia, tak dapatlah. Walaupun kita pakat seluruh manusia, umat manusia dan umat jin, tak boleh, tak mampu nak bagi manfaat. Itu masyiatillah, Allah berkehendak. Dan kalau sekiranya himpun seluruh manusia dan jin untuk bagi mudarat kepada satu makhluk, Allah Ta'ala telah tentukan tidak kena mudarat itu kepada makhluk tersebut, maka tak kenalah. Walau buat dengan apa cara sekalipun. Panggillah tukang sihir yang paling bagus. Himpun tukang sihir daripada segenap penjuru dunia. Panggillah sekali yang jin-jin yang ada. Pergi pakat nak buat mudarat kepada satu orang. Maka jika Allah Ta'ala tidak berkehendakkan kena, tak kenalah benda tersebut. So, hak ni, tak kira lah. Engkau kuat semayang ke? Engkau rajin puasa ke? Hafizul Quran. Hafiz Quran. Macam-macam lah buat ibadat. Tiba-tiba kena sihir juga. Itu semua atas kehendak Allah Ta'ala. Atas kehendak Allah. Allah nak jadi, jadi. Dan semua yang berlaku itu ada hikmahnya. Semua yang berlaku ada hikmahnya. Sebab itu apa-apa pun Nabi dah ajar kepada kita ni. Walillahi ma a'ta walillahi ma akhadh. Milik Allah semua yang diberi dan milik Allah semua yang telah diambil daripada kita. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu itu telah ditentukan tempohnya yang tertentu. Kita kena musibah, kita disuruh ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kepadanya kembali. Kenapa disuruh ucap perkataan itu? Kerana itulah lambang kepada beriman kepada takdir Allah. Kita ni milik Allah dan akan balik kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, engkau berilah pahala atas musibah yang aku hadapi ini, ganti dengan lebih baik. Sebab kita tahu yang menyebabkan benda tu jadi atas kehendak Allah Ta'ala. Yang menyebabkan benda tu kena kat kita, kehendak Allah. Maka wajib sabar. Dan semua benda yang kita suka, yang jadi kepada diri kita, yang dapat benda yang kita suka, juga kena bersyukur. Sebab itu adalah tanda kita iman kepada takdir Allah. Maka bila kita syukur dengan nikmat, itu iman kepada qada dan qadar. Bila kita sabar atas musibah yang berlaku, itu tanda iman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. So, semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia telah pun diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk berfikir. Dan manusia telah diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk memilih. Dan semuanya atas kehendak dia sendiri. Allah tidak pernah zalim. Allah tak pernah zalim. Apa yang kita pilih, kalau baik, baiklah. Itu yang kita pilih. Apa yang kita pilih dari keburukan, maka itulah telah kita pilih daripada keburukan itu. Bukan Allah yang mewajibkannya. Itu semua atas masyiatillah. Itu semua atas kehendak Allah dan Allah izin jadi. So, kita buat ataupun kita memilih jalan buruk. Pilih jalan buruk. Orang dah bagi pesanan, janganlah. Ingatlah Allah, kan. Kita pun milih juga jalan buruk tersebut. Dalam masa yang sama kita telah diperingatkan. Arab jahiliyah, Nabi SAW diutuskan untuk membawa kepada Allah dan Rasulullah. Mereka memilih jalan buruk.
Sebagaimana Abu Talib sendiri, pak saudara Nabi. Maka apabila disuruh oleh Rasulullah atau diminta oleh Rasulullah, ucaplah syahadah. Apa kata Abu Talib? Ala millati Abdul Muttalib. Atas agama Abdul Muttalib. Adakah telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala begitu? Atau dia yang memilih demikian? Maka dia yang memilih demikian. Ala millati Abdul Muttalib. Maka begitu juga kita lah. Apa-apa yang kita pilih jalan baik, Alhamdulillah. Apa-apa yang kita pilih jalan buruk, kita juga yang memilihnya. Istighfar dan taubat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ada ruang istighfar dan taubat dah. Sebab kita memilih jalan tu. Apa faedah Allah bagi ruang untuk istighfar dan taubat kalau ianya diwajibkan? Maksudnya kalau kita berfikiran seperti Jabariyah, Allah Azza wa Jalla tahu manusia lemah. Allah tahu. Allah ciptakan manusia itu da'ifah. Allah Ta'ala cipta insan itu lemah. Kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam melakukan kesalahan dan dosa. Allah Ta'ala juga tahu benda ni berlaku dan kelemahan insan. Maka Allah Ta'ala bagi ruang untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala bagi ruang untuk dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu atas pilihan kita. Sebab itu ada kaedah, beberapa kaedah yang disebut oleh para ulama. Af'alul ibad tunsabu ila Allah khalqan wa taqdiran wa tunsabu ila al-ibadi tahsilan wa iktisaban. Antara juga perkara yang perlu kita faham dalam masalah qada dan qadar ini, perbuatan hamba. Af'alul ibad, perbuatan hamba itu tunsabu ilallah, dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla secara khalqan wa taqdiran. Af'al, perbuatan hamba ditunsabu, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dari sudut khalqan, penciptaannya, wa taqdiran, dan takdirnya. Maka itu ditunsab, dinisbah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tunsabu ilal ibadi, tetapi dinisbahkan kepada hamba dari sudut tahsilan wa iktisaban. Tahsilan, hasilnya, wa iktisaban, dan apa yang dibuat itu maka ditunsab kepada hamba. Kita kata perbuatan hamba ini, ya, diciptakan oleh Allah. Ya, maka tunsab ila Allah. Sebab kita tidak menciptakan. Yang menciptakan itu Allah. Maka dari sudut penciptaan dan takdirnya, itu kepada Allah lah. Adapun dari sudut perbuatan nak buat tu, iktisaban wa tahsilan, dan kesan daripada apa yang kita buat, bagi itu disandar kepada hamba. Itu disandar kepada hamba. Maka dia buat jalan kebaikan, maka dinisbah kepada dia lah. Dia yang buat. Dan kalau dia buat amalan maksiat, pilih jalan buruk, maka dinisbah kepada dia. Tidak dinisbah kepada Allah. Secara tahsilan wa iktisaban. Secara hasilnya, dan juga hak dia nak buat tu. Kehendak dia nak buat tu. So, itu dinisbahkan kepada hamba. Berikutnya, yajuzul ihtijaju bil qadari fil masaibi lal ma'aib. Boleh yajuz. Harus untuk kita ihtijaj bil qadari, berhujjah dengan takdir ni, fil masaib, dalam musibah. Semusibah yang jadi, maka kita kata itu adalah takdir Allah. Musibah yang jadi. Musibah yang jadi, maka itu adalah, kita kata, takdir Allah Azza wa Jalla. Ada sebahagian orang berihtijaj, berhujjah dengan takdir ni dalam perbuatan dia.
So dalam masalah ini, pertama, al-ihtijaju bil qadari ba'da nuzulil musibah. Pertama, kalau kita sebut berhujah dengan takdir selepas berlakunya musibah, boleh ke tak boleh? Maksudnya lepas jadi musibah, maka kita kata takdir Allah. Maka ini mujma'un ala annahu minal iman. Maka ulama ijma' itu iman. Maksudnya berlaku musibah, kita kata ini takdir Allah. Ma asaba min musibatin, tidak ada apa yang berlaku daripada musibah itu illa, macam disebut tadilah kan, apa yang berlaku musibah itu, maka itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka ihtijaj bil qadar, berhujah tentang dengan qadar, takdir lepas terjadinya musibah, itu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, al-ihtijaju bil qadari ala al-musibah tathbutu taubatahu minha. Berhujahkan dengan takdir Allah di atas sesuatu musibah ataupun sesuatu yang terjadi, yang dia lakukan, dan telah sabit dia bertaubat daripada perkara tersebut, maka itu adalah dibenarkan. Maksudnya, kita buat suatu maksiat, kemudian kita telah pun bertaubat daripada maksiat tersebut, maka itu boleh untuk kita kata takdir Allah. Allah telah mentakdirkan terjebak dalam benda ni, dan alhamdulillah saya telah bertaubat daripadanya. So hak ni boleh berhujjah dengan takdir. Iaitu hadis Adam dengan Musa. Kan? Nabi Musa tanya, wahai Adam, kenapa? Musa kata, Adam, sebab engkau ni lah habis, kayak kita semua habis keluar dari syurga. Adam kata kepada Musa, adakah kau tidak beriman kepada takdir Allah? Nabi Adam kata kepada Nabi Musa, adakah engkau tidak beriman kepada takdir Allah? Iaitu Nabi Adam telah melakukan satu kesalahan, berikutnya dia telah bertaubat daripadanya, dan dia berhujah dengan takdir. Maka para ulama mujma'un ala, mereka ijma' atas bolehnya berhujah dengan qada atau takdir Allah di atas sesuatu maksiat, musibah yang berikutnya dia telah pun bertaubat daripadanya. Yang para ulama kata tak boleh dan haram adalah berhujjah dengan takdir Allah terhadap sesuatu perbuatan maksiat yang dia buat dan masih dibuat. La yazal, masih dia melakukan kemaksiatan tersebut, maka hak ni tidak boleh berhujjah dengan takdir. Hak ni tak boleh berhujjah dengan takdir Allah. Dia telah melakukan suatu kemaksiatan, orang tegur dia dan sebagainya. Dia pun kata, dia belum taubat pun, dan still masih buat lagi maksiat itu. Tapi dia kata, nak buat macam mana, Allah dah takdirkan. Nak buat macam mana, Allah takdirkan aku buat macam ni. Nak buat macam mana? Terimalah. Dan dia masih lagi buat maksiat tu. Hak ni tak boleh berhujah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada adab kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab perbuatan kita sebut tadi, perbuatan hamba itu disandarkan kepada hamba tahsilan waqtisaban. Dia sendiri yang pergi buat benda tu, maka hasilnya apa yang dia dapat, maka itu ditunsab ilal ibad, dinisbahkan kepada perbuatan hamba. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada dia masyiah juga, kehendak dan kekuatan untuk dibuat benda itu. Dan Allah izin jadi. Maka masyiatillah, masyiah Allah berada di atas, bawah daripada masyiah. Bawah adalah kehendak manusia. So kehendak manusia, Allah bagi manusia buat kehendak, tetapi kehendak manusia dibataskan dengan kehendak Allah. Jika Allah izin jadi, jadi. Jika Allah tak izin, tak jadi.
Maka bila Allah Ta'ala izin dibuat amalan ta'at, jadi benda tu. Allah izin jadi. Dan ketika mana dia nak buat amalan ketaatan, dia nak pergi buat umrah, Allah tak izin jadi, maka tak jadilah. Walau yang dia nak buat itu amalan ta'at. Walau dia nak buat itu amalan ta'at. Telah pun dia nak pergi dah sampai kat Mekah elok, kena halang. Pergi balik. Nak macam mana? Allah tak izin benda tu jadi. Sama juga, dia nak buat maksiat, Allah tak izin, tak jadilah. Dia nak buat maksiat, dalam perjalanan, aksiden, tak jadi. Dia nak buat maksiat, Allah izin, jadi. Allah izin, maka dia buatlah maksiat tersebut. Dan Allah izin. Maka balik semula kepada perbahasan yang telah pun kita bahas dalam usul sunnah Imam Ahmad. Maka masyiatillah itu ataupun iradat Allah itu ada iradat syar'iyah, ada iradat kauniyah. Kehendak Allah secara syar'i dan kehendak Allah secara kauni. Semua benda yang Allah cipta, Allah suka, Allah redha dan Allah suruh kita buat, itu di bawah iradat syar'iyah. Kehendak Allah secara syar'i. Allah buat benda tu. Allah suka benda tu. Allah suruh kita buat benda tu. Maka itu kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i. Allah cipta benda buruk, Allah tidak suka, Allah suruh kita jangan buat, itu iradat kauni. Itu kehendak Allah secara kauni, penciptaan. Kaun. Maka Allah Ta'ala cipta segala-galanya. Tadi beriman kepada Al-Khalq kan, penciptaan. Allah cipta semua benda. Baik Allah cipta, buruk Allah cipta. Tinggal lagi benda baik yang Allah cipta ni masuk dalam syar'i. Kehendak Allah yang syar'i. Benda yang Allah cipta buruk, Allah tak suka dan Allah suruh kita jauh daripada benda tu, maka dia iradat kauni. Kehendak Allah secara kauni, penciptaan saja. Allah cipta benda tu. Allah cipta arak. Allah cipta babi. Allah cipta benda-benda haram ni. Dan Allah suruh kita jangan buat. Jangan dekati. Maka itu kehendak Allah secara kauni, Allah ciptakan benda tu. Dan Allah kata jangan mendekatinya. Jangan buat. Maka itu juga ada hikmahnya. Kerana apa yang Allah Ta'ala ciptakan, semuanya ada hikmah. Tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. So itu bahagian pertama, berkata Al-Imam Al-Humaidi. Maka poin pertama dia masukkan dalam akidah dia ni adalah keimanan kepada takdir Allah, baik dan buruk, pahit dan manis. Dan dia bagi tahu bahawasanya semua benda yang ditentukan kena kepada seseorang pasti kena, dan semua benda yang tak ditentukan kena, tak kenalah. Dan itu semua adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita faham benda ni semua, maka kita pun fahamlah keadaan hidup kita ni, maka kita juga akan bertambah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Ta'ala telah pun mentakdirkan buruk kena kat kita, kita telah belajar dan kita telah tahu ini semua adalah kehendak Allah. Dan ini semua adalah hikmah di sebaliknya. Sebab tu kita disuruh tadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita mendapat benda yang baik Nabi ajar kepada kita, disebut dalam hadis, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Bila kita dapat benda baik, kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya, bi ni'matihi tatimmu salihat. Sempurnalah kesalihan. Dan berikutnya, bila kita diuji dengan suatu kemudaratan yang kita tak suka, apa Nabi ajar? Nabi baca alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala sesuatu. Tengok,
Dapat benda baik pun puji Allah. Dapat benda buruk pun puji Allah. Dapat benda baik, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah ke benda baik. Dan dapat benda buruk, alhamdulillah, atas apa-apa pun segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa-apa pun segala puji bagi Allah. Yang ini tidak dapat melainkan orang mukmin. Hak ni tidak ada melainkan orang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Ajaib urusan orang mukmin, urusan orang iman kepada Allah ni ajaib sungguh. Semua benda yang berlaku dalam hidupnya itu baik belaka. Dan benda ni tidak ada melainkan untuk mukmin saja. Dan apabila diuji dengan suatu kemudaratan, sabar dia. Dan itu baik untuk dia. Wa khairul lah. Dan kadang-kadang benda yang Allah tentukan yang tak elok itu, yang kita rasa tak suka itu, kadang-kadang itulah yang terbaik untuk kita. Dan kadang-kadang benda yang kita suka, yang kita nak, tapi benda tu buruk untuk kita. Berapa banyak orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, dapat macam-macam nikmat, langsung tak ingat Tuhan. Langsung tak ingat Allah Azza wa Jalla. Dapat nikmat kekayaan, sikit pun tak ucap Alhamdulillah, sikit pun tak ingat Tuhan. Senang-senang nak minta aku duk bersusah payah bekerja dapat semua ni. Kalau aku malas, aku tak dapat kekayaan ni. Kan? Kalau aku rajin ni, sebab apa aku jadi kaya ni? Sebab aku rajin ni, bukan cahang. Ni kufur. Kalam kufur. Dan berapa ramai orang yang dapat musibah juga kufur juga. Kan? Dapat musibah pun kufur juga. Kenapa aku yang kena, orang lain tak kena? Solat jaga dah, solat betul dah ni. Puasa tak pernah culah. Dah banyak dah tu banyak ni, banyak tu banyak ni. Dapat juga sakit kat aku. Allah. Ni, dah lah tak sembahyang. Ngutuk orang lagi. Buat zalim dengan orang. Macam-macam dia dapat. Hak tu lah. Hak tu lah sebab kita hak kena beriman dengan 4 martabat tadi tu. Ilmu Allah, Alkitabah yang telah tertulis. Dan berikutnya, apa nama tadi, yang keempat, yang ketiga, Al-Khalq, penciptaan Allah. Dan yang keempat, apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka apa-apa yang jadi kat kita ke, dekat orang lain ke, itu semua 4 benda yang kita wajib iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita faham benda ni, hadam benda ni. Maka mudah-mudahan apabila Allah Ta'ala uji kita sama ada baik ataupun buruk, ingat Tuhan. Ingat Allah Azza wa Jalla. Boleh tak bersedih? Boleh. Bukan tak boleh bersedih. Bersedihlah. Sebab itu Allah Ta'ala ciptakan fitrahnya begitu. Dapat benda yang kita sedih, yang kita tak suka, kita sedih. Itu biasa saja. Nabi pun sedih. Dan sedih itu juga rahmat Tuhan. Sedih juga rahmat Tuhan. Kalau Allah Ta'ala tak menciptakan kesedihan, tak merana kita. Suka je hidupnya. Gila. Allah Ta'ala cipta suka. Ada ketika mana kita sedih. Dengan kesedihan itu dapat menenangkan perasaan kita. Diuji dengan kematian orang yang kita sayang. Senyum dia. Ini tak betul. Tak betul. Macam mana nak riliskan benda tu? Menangis. Menangis. Maka dengan menangis itu, tenang. Tenang. Dengan menangis itu tenang. Itu nikmat Allah Ta'ala. Jadi semua yang Allah ciptakan itu semua nikmat belaka dan semua adalah kebaikan untuk kita. Qala al-Imam al-Humaidi rahimahullah wa anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wa la amalun wa qawlun illa bi niyatin wa la qawlun wa amalun wa niyatun illa bi sunnatin. Berkata al-Imam al-Humaidi. Dan bahawasanya iman itu adalah pengakuan dan amalan. Iaitu qaulun, percakapan. Qaulun wa amalun, amalan. Yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Iman tu bertambah dan berkurang. Tidak bermanfaat. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin.
Tidak bermanfaat pengakuan lisan tanpa perbuatan. Hanya, maksudnya tak manfaat pengakuan lisan tanpa ada amalan. Dok mengaku saja, amalan tak ada, tak manfaat. Dan tidak bermanfaat pengakuan lisan melainkan dengan anggota. Wala amalun wa qaulun illa biniyatin. Wala amal illa biamalin. Tidak ada apa tadi? Wala yanfa', tidak ada manfaat qaulun, perkataan melainkan dengan amalan, dan tidak manfaat amalan dan juga perkataan melainkan dengan niat. Mesti dengan niat. Dan berikutnya, tidak ada manfaat perkataan, perbuatan dan niat melainkan mesti sunnah. Mesti berdasarkan kepada sunnah. Jadi perkataan ni semua sebenarnya sama saja. Dia punya maksud qaulun wa amalun, ada kata tak cukup dengan qaul saja, mesti amalan. Berikutnya tak cukup qaul dan amalan, mesti dengan niat, dia kata. Dan tak cukup pula perkataan, perbuatan dengan niat, mesti dengan sunnah. Sebenarnya semua sama je. Al-iman qaulun wa amal. Iman qaulun wa amalun. Iman itu percakapan dan perbuatan. Masuk sekali lah niat. Qaulun, perkataan. Dan termasuk sekali qaulun itu bila kita qaul dengan lisan, qaul dengan hati. Kan? Qaul ada dua. Satu qaul bil lisan, yang kedua qaul bil qalb. Ada dua. Perkataan dengan lisan, ni keluar suara dengan huruf ni. Perkataan dengan jantung hati kita, cakap dalam hati. Maksudnya perbuatan juga, amalan hati masuk juga dalam qaulun. Maksud niat sekali lah maksudnya. Tak ada percakapan melainkan dengan perbuatan. Perbuatan juga perbuatan luaran dan perbuatan hati. Perbuatan luaran dengan anggota lah, tangan, kaki dan sebagainya. Amalan hati, ikhlas, su'uzon, sangka buruk, sangka baik. Itu semua amalan hati lah. Hasad dengki kat orang, ngumpat dalam hati, macam-macam lah. Tak suka orang, suka orang. Semua itu amalan hati. Maka, secara teknikalnya, kalau kita kata qaulun wa amalun pun dah meliputi semua tu, niat dan apa-apa saja. Tetapi sebagian ulama, dia kata kalau perkataan yang perbuatan takut orang tak faham. Perkataan dengan perbuatan mesti dengan niat. Dia tambah niat. Nak mengukuhkan lagi. Maka setiap perkataan tu mesti dengan niat. Dan setiap perbuatan mesti dengan niat. Dan berikutnya, tak cukup niat ni, tak cukup. Perkataan, perbuatan, niat masih belum cukup. Kalau tak ikut sunnah, ada bubuh sunnah. Illa bisunnatin. Melainkan dengan sunnah. So sebenarnya semuanya sama saja. Semuanya sama. Yang penting faham. Iman itu merangkumi perkataan dan perbuatan. So perkataan perbuatan ni termasuk sekali amalan dan niat hati. Dan termasuk sekali mesti perkataan dan perbuatan mesti ikut sunnah. Kalau perkataan dan perbuatan tidak ikut sunnah, maka dia problem. Maka dia jadi problem. Mesti ikut sunnah. So itu maksud Al-Imam Al-Humaidi. Dan juga kalau kita tengok kita akidah yang lain, Imam Bukhari sebut dalam kitab sahihnya, al-iman qaulun wa amalun. Dah. Imam Bukhari sebut dalam kitab sahih dah, qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Masuk semua sekali lah. Al-Imam Al-Humaidi sebut lengkap dengan semua. Juga usul sunnah juga kepada ulama-ulama yang juga tulis dalam bab akidah juga. Semua perkataan ni sebenarnya disebut oleh salaf juga. Disebut oleh para ulama-ulama yang dulu dan ulama-ulama yang kemudian juga menyebut perkara yang sama. Benda poin yang paling penting sekali yang kita nak tekankan dalam poin nombor 2 ni, macam kita dah sebut juga dalam usul sunnah Imam Ahmad, iman bertambah dan kurang. Itu poin paling penting sekali. Iman bertambah dan kurang. Kerana menyelisih padanya ahlu bid'ah.
So, dalam tajuk kitab Usul Sunnah Al-Imam Al-Humaidi ni, dia tak banyak macam Imam Ahmad. Poinnya tak banyak. Kalau kita tengok poinnya, tengok ni yang kedua kan. Tengok yang terakhir, yang keberapa? 5, 6, 7 poin je. 7 poin. Dalam kitab Humaidi ni ada 7 poin saja. 7 poin ni, kenapa 7? Tak banyak. Al-Imam Al-Humaidi menghimpun 7 bab ni, ataupun 7 poin ini, adalah poin-poin di mana menyelisih padanya Ahlul Bidah. Poin-poin 7 ni, telah pun berselisih Ahli Sunnah itu dengan Ahli Bidah. Maka poin pertama, qada dengan qadar kita dah tahu. Ahli Bidah hanya melisih benda tu. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, macam-macam. Poin nombor 2 juga, ditekankan iman bertambah dan berkurang. Kerana Ahli Bidah menyelisihinya. Ahli Bidah menyelisihinya. Kata Murji'ah, iman tak ada kena-mengena dengan luaran. Iman hanya dalaman saja. Dan bila dia berkata demikian, pada dia, iman tak tambah dan kurang. Tak kira lah, walaupun you nampak I bermaksiat kepada Allah, I beriman. Seolah-olahnya kamilul iman. Seolah-olahnya imannya sempurna. So, ini ahli bid'ah. So, bila dimasukkan poin nombor 2 ni, maksudnya ada ahli bid'ah yang menyelisihinya, faham salah dan faham merepek. So, tambah dan kurang ni disebut dalam banyak Al-Quran. Wa yazdadal lazina amanu imanan. Dalam surah Al-Muddathir, wa yazdadal lazina amanu. Dan bertambah-tambahlah kepada orang yang beriman itu imanan. Bertambah-tambah imanlah kepada orang yang beriman itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Juga menunjukkan mengisyaratkan benda iman telah sempurna. Tetapi maksud sempurna tu maksudnya bukan iman tu senantiasa naik je tak. Iman bertambah dan berkurang. Itu kesempurnaan. Itu manusia namanya. Itu insan. Manusia dia akan bertambah dan dia berkurang. Maka apabila dia bertambah, maka bertambah iman itu, maka dia buat amalan taat yang banyak. Apabila dia buat amalan maksiat, maka imannya menjadi kurang. Tidak beriman seseorang itu, ataupun tidak sempurna iman seseorang itu kan. Sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukan maksud tak beriman tu kafir. Tak beriman maksudnya tidak sempurna iman. Semua benda yang kata la iman, tak ada iman, maksudnya tidak sempurna iman. Maka itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, berbeza dengan ahlul bid'ah. Al-iman yazid bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Kata Al-Imam Al-Qayyim dalam syair dia. Dan dia akan berkurang dengan taat kepada syaitan. So itu iman. Al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu beriman, percaya dalam hati, kemudian diucap dengan lidah, kemudian dibuat dengan anggota badan. Itu iman. Satu orang yang salat dan menjaga salat, iman dia berbeza dengan satu orang yang Muslim tapi malas solat. Berbeza. Pergi shopping mall. Tengok tadi duduk berdua-duaan dengan lelaki dengan perempuan. Tiba-tiba semayang. Semayang dia. Lepas semayang, dating balik. Lagi bagus itu daripada yang tak semayang langsung. Tak? Yang tak semayang langsung. Problem, iman dia lagi teruk daripada hak ni. Ini masih ada iman. Sebab dia mau semayang. Tengok kadang-kadang merepek pakaian. Tak apa-apa. Semayang punya. Kan?
ambil kain pelekat kat dan suruh tu pakai. Semayang dia. Paling kurang, dia jaga hak yang paling utama sekali tu tak? Dia berbeza, iman dia tu dah tentu berbeza dengan yang tak semayang langsung. So iman dia bertambah dan dia berkurang. Dan iman setiap orang tak samalah. Ada iman orang yang tinggi lagi, ada iman orang yang mungkin rendah, ada iman orang yang lagi rendah. Bagaimana cara kita nak berhadapan dengan iman naik dan turun? Macam kita dah sebut dah sebelum ni. Bila iman naik itu banyakkan amalan taat. Bila iman naik, banyakkan amalan ketaatan. Bila lagi nak banyak? Waktu iman tengah naik lah. Waktu iman tengah naik tu, sedekah. Pergi umrah. Pergi Mekah tak? Waktu tu iman naik lah. Sedekah lah banyak. Waktu tu pulun lah. Pulun kata orang. Pulun. Tawafnya, doa banyak-banyak, istighfar banyak. Kerana time itulah time yang kita kena rebut. Kerana apabila iman kita turun, jangan haraplah kita nak sembahyang sunat. Bila iman turun, tak ada apa pun duit kita mau rasa mau keluar bagi infak, tak ada. Iman turun. Kelas pun tak nak datang. Kan? Memang tak datang lah, malas. Nak tidur lah, pening. Dah tepu dah. Hari ni aku nak tidur terus je. Maka bila iman kita berkurang, kita tak payah cakap untuk solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, tak payah. Solat hak yang 5 tu jaga. Dah cukup. Tak tu? Subuh jaga, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak jaga. Bila iman tengah hak turun tu, Ramadan jangan culah. Puasa Ramadan. Tak apalah. Puasa. Jangan tak puasa. Sebab kalau dia tak puasa, lagi teruk. So, bila iman jatuh, yang wajib dipelihara. Bila iman jatuh, yang wajib dipelihara. Itu saja. Sebab itulah manusia. Maka dia akan bertambah dan dia berkurang. Maka bila dia bertambah, istighfar banyak. Bila dia berkurang, yang solat 5 waktu, paling kurang jagalah. Walau lewat pun semayang jugalah. Walau lewat pun solat. Sebab itu hak paling berat sekali. So itu adalah keadaan di mana kita berinteraksi dengan iman kita naik dan turun. Perkataan illa bisunnatin. Illa bisunnatin qaulun wa amalun. Perkataan dan perbuatan, kemudian niat, kemudian tak ada niat melainkan dengan sunnah. Perkataan sunnah itu yang dimaksudkan yang dia nak adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. So dalam pengamalan qaul, perkataan, dan pengamalan perbuatan amalan, mesti ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Maka bila kita ikhlas, maka kita ikut sunnah. Setiap perkataan kita dan perbuatan kita mesti ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Berikutnya tajridul ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'abbudu lillah wifqa ma jaa'a an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikut Nabi. Dan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla bersesuaian dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sunnah. Maka tidak ada perkataan mesti dengan niat dan tidak ada perkataan dan amalan mesti tidak ada perkataan mesti dengan amalan. Tidak ada perkataan dan amalan mesti dengan niat. Tidak ada perkataan, perbuatan dan niat mesti dengan sunnah. Maka mesti dengan ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Mesti ikhlas kepada Allah dan mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fardan kana atau naflan, sama ada fardu ataupun yang sunat. Qauliyatan atau amaliyatan, sama ada perkataan ataupun perbuatan, wa nahwi dhalika. Fala yanfakku anha, dan tidak terpisah daripadanya. Fal hajju yajibu an yatahaqqaqa fihi hadhanil amran wa kadha as-sawmu. Haji mesti begitu. Mesti qaul wa amal, mesti niat betul, mesti ikut sunnah. Puasa pun begitu. Mesti qaul wa amal, mesti niat betul, mesti ikut sunnah. Zakat pun begitu, salat pun begitu, jihad pun begitu, menuntut ilmu pun begitu.
Dan semua amalan-amal Islam menyambung silaturahim, dia kata birrul walidain, buat baik kepada mak bapak, semuanya mesti qaulun wa amalun wa niyatun ma'as sunnah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa yang boleh didekatkan diri kepada Allah melainkan dengan dua syarat tadi itu, ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Dan itu adalah kaedah yang jelas daripada iman secara zahir dan batinnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Apa tu? Macam mana nak dapat ikhlas? Pertama, ikhlas maksudnya tidak syirik. Ikhlas tidak syirik. Itu makna utama ikhlas. Sebelum kita cakap ikhlas yang kita faham tu lah. Ikhlas yang paling utama adalah tidak syirik. So maksudnya, bila iman kita jatuh turun, mesti ikhlas juga. Maksud ikhlas apa? Tidak syirik. Tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ikhlas tu yang kedua lah. So ikhlas tu tidak penting. Bukan maksudnya tak penting. Maksudnya ikhlas tu tidak sebagaimana nak dipahami ikhlas yang dimaksudkan dengan hak yang kita kata iman turun mesti ikhlas. Maksud ikhlas kat tu mesti tauhid kepada Allah jelas. Sebab ikhlas maksud bila di iman turun. Ikhlas kalau dari sudut yang kita faham ikhlas tak ikhlas, tu dia tidak syirik. Tapi dia semayang tapi tak berapa nak tekun. Itu ikhlas yang kedua tu. Ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua maksudnya dia apa ya? Kalau kita kata ni buat tak ikhlas. Maksudnya tak betul-betul. So kalau dia buat tidak ikhlas maksudnya buat Allah Akbar. Mak dah semayang, mak kata. Dah semayang. Mak bising Allah Akbar. Yang penting dia semayang. So itu ikhlas yang tak tekun tadi tu. Boleh jadi juga masuk riak ataupun hak yang kita katalah dia semayang kerana mak paksa. Mungkin juga tak betul, mungkin juga Allah tak terima jugalah. Maksudnya tak ikhlas sebab dia salat kerana orang suruh. Dia pun begitu-gitulah yang penting buat. Itu juga mungkin tak diterima juga oleh Allah Ta'ala. Sama macam riak lah, riak. So riak, syirkun khafi. Riak, syirik tersembunyi. Di sisi Allah, itu Allah Maha mengetahui lah. Allah nak terima ke, Allah tak terima ke, itu di sisi Allah. Secara zahir, kita tak tahu. Wallahualam. Tapi yang penting, ikhlas pertama tidak syirik Allah. Yang kedua, kalau ada riak sekalipun, secara mungkin Allah tak terima, wallahualam. Tapi secara apa orang kata bara'atu zimmah kata orang. Bara'atu zimmah sebagai seorang Muslim, maksud dia dah buat dah. Dia dah buat, maka dia terlepas. Maksud terlepas dari sudut dia tu as a Muslim, dah buat dah. Terima tak terima, itu urusan Allah Ta'ala lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang adalah poin yang ketiga. Iaitu iman juga bagaimana kita bermuamalah dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu juga akan berselisih padanya ahlu bid'ah dengan ahli sunnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Boleh. Maksudnya itu adalah perkataan-perkataan untuk apa orang kata ya, untuk memberikan dia semangat. Kalau kita kata apa ayat tadi? Tak apalah, sabar. InsyaAllah engkau boleh menghadapinya. So itu tak bertentangan. La yukallifullahu nafsan illa usaha.
Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan benda tu dia mampu tanggung. So, setiap musibah yang kita hadapi, sebenarnya kita mampu tanggung. Kerana Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kepada seorang itu melainkan dia mampu untuk menanggungnya. Setiap beban yang kita diuji oleh Allah Ta'ala, daripada sekecil benda sampai sebesar benda, kita boleh tanggung. Tinggal lagi cara nak menanggungnya itu yang berbeza-beza antara setiap orang. Cara berbeza-beza maksudnya orang yang kuat imannya, maka dia akan rida dan serah benda itu kepada Allah. Orang yang mungkin bawah sikit, dia tak rida tapi dia sabar. Orang yang berikutnya, dia tak terima benda tu, tapi sebenarnya dia boleh tanggung benda tu. Dia tak terima. Dan dia cakap kalam kufur dan sebagainya. Tapi sebenarnya, dia boleh menanggungnya. Tinggal lagi cara dia berhadapan dengan cara dia menanggung tu. Berbeza-beza antara satu orang dengan satu orang yang lain. So, kalau dia sebut perkataan tersebut untuk menenangkan dia dan sebagainya, maka itu tak menjadi masalah. Bahkan kita disuruh untuk membantu kawan-kawan kita yang ditimpa musibah. Sebab itu Nabi sebut tahurun insya-Allah. Tahurun insya-Allah, dia bukan doa. Tahurun suci, bersih insya-Allah. Para ulama sebut itu bukan doa, tapi itu satu perkataan untuk orang ni bila dia dengar dia tenang. Tahurun insya-Allah. Nabi sebut perkataan tu. So kita bila kita jumpa orang, so kita sebut benda-benda yang boleh menenangkan dia. So itu adalah sangat-sangat perlu. So siapa yang menolong kurbah, suatu kesulitan bagi seorang Muslim, Allah akan hilangkan dia satu kurbah daripada kurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan dia satu kurbah daripada kesulitan hari kiamat. So, nak tolong orang ni bukan saja tolong dari sudut harta yang nampak, emosi juga adalah suatu pertolongan. Sebab tu Islam suruh ziarah orang sakit. Islam suruh ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit dari sudut emosi, psikologi. So, apabila kita jumpa orang sakit ni, maka sebenarnya kita memberi kegembiraan kepada orang sakit. So, apabila dia gembira, dia akan lebih ringan menanggung beban tersebut. Dan dia tak rasa dia bersendirian. Dia rasa kawan-kawannya juga bersama dengan dia menanggung beratnya apa yang dia rasa. Kita juga macam tu. Bila kita ditimpa suatu musibah, sebenarnya kita perlu kepada orang untuk kita cerita. Kita perlu kepada orang lain. Nabi Lut AS, dia berhadapan dengan kaum dia yang teruk. Bukan teruk tu dari sudut moral saja, benda merepek yang dia perbuat. Bahkan lebih daripada itu. Lut, kalau rasa nak ubah ni, kalau kau tak diam, kalau kau tak boleh terima, kami akan halau kau dari kampung ni. Hak tu sekali. Bukan tara nak suruh je, bukan suruh diam je. Kau jangan sibuk lah ni, kita orang ni. Dah. Kalau kau sibuk, kalau tak boleh terima, kita orang buang kau dari kampung. Kata Nabi Lut, kalau aku ada kemampuan dan aku ada kekuatan, akan ku buat. Ataupun ila ruknin syadid, atau ila ruknin syadidin, ataupun aku akan bergantung kepada suatu tiang yang kukuh. Ulama tafsir kata tiang yang kukuh adalah kawan-kawan dia. Maksudnya dia nak jumpa kawan-kawan dia dan saudara mara dia ataupun pengikut dia. Sebagai ulama tafsir kata ila ruknin syadidin, maksudnya Allah Azza wa Jalla. So kalau dia ada kemampuan, dia nak himpun saudara mara dia, orang pengikut-pengikut dia, nak lawan kepada pokok ni. Atau kalau tak boleh, dia nak bergantung kepada Allah Ta'ala lah. So mereka perlu kepada sokongan. Nabi SAW keluar daripada Gua Hira dalam keadaan takut dan gemetar bila berjumpa dengan Jibril AS dalam keadaan rupa bentuk asli yang tak pernah dijumpa sebelumnya. Dan dia dipeluk 3 kali sampai sesak nafas.
balik mengeletar, suruh Khadijah selimutkan dirinya. Khadijah selimut dirinya. Sehingga para ulama sebut sebab itulah afdalnya Khadijah ni kepada isi-isi yang lain. Dan Nabi SAW tidak kahwin dengan orang lain pada zaman Khadijah hidup. Dan Khadijah adalah orang pertama yang memberikan sokongan psikologi dan emosi kepada Nabi SAW. Bila diselimutkan, Khadijah duduk dengan Nabi. Apabila setelah tenang, Khadijah tanya, apa yang berlaku? So itu suatu keperluan. Jadi bila kita jumpa orang sakit, kita cakap apa-apa saja perkataan yang boleh menenangkan dia, maka itu adalah sangat perlu. Dan macam perkataan tadi itu, tak ada isu. Okey. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada lain nak tanya? InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.